Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh produk pembungkusan makanan yang berasaskan kacang. Ada banyak lagi. Kita tengok kalau minuman sesuai tak kita guna yang macam ni. Minuman sesuai tak guna bungkusan macam ni? Tak. Tak sesuai. Biasa minuman kita Tak. guna apa? Biasa kalau minuman kita guna apa untuk letakkan minuman dalam bekas? Botol. Ya, kita biasa guna botol ataupun kotak. Awak bayangkan macam mana awak nak minum air kalau gunanya packaging yang macam ni. Nak tunggang macam tu ke? Tak sesuai. Jadi, reka bentuk pembungkusan itu mestilah sesuai dengan jenis produk makanan yang nak diisi dalam benda tu. Kalau kamu guna, katakanlah kamu guna paper bag, ni isi air dalam tu, apa akan jadi? Tumpah. Lain Bocor. Ya, dia akan bocor kerana paper bag ni dia menyerap air. Kalau paper bag, air tu dah menyerap ke dalam paper bag akan jadi bocor. Sebab kertas, paper bag ni kan kertas. Okey. Jadi tak sesuai kita gunakan air ataupun minuman, guna paper bag. Kita tengok contoh lagi pembungkusan makanan yang lain. Adakah sesuai saya nak letak susu dalam ni, serbuk susu dalam ni? Tak. Kenapa tak sesuai? Tak sesuai. Nanti tumpah. Okey, tumpah. Selain daripada tumpah, apa lagi? Apa akan jadi? Saya nak jual susu dekat pasar raya, bungkus macam ni. Apa akan jadi? Jadi kamu tak tinggalkan makanan yang terdedah macam ni atas meja lama-lama dekat rumah, apa akan jadi? Busuk. Selain daripada busuk? Basi. Selain daripada basi? Biasanya kalau makanan terdedah macam ni, ada serangga perosak akan datanglah, biasanya lalat, cicak, lipas, tikus, semut. Jadi untuk pembungkusan makanan yang saya nak jual dekat pasar raya macam ni, saya tak sesuai guna bungkusan macam ni. Saya mestilah buat bungkusan yang tidak boleh dimasuki oleh serangga ataupun makhluk perosak. Kalau macam ni, ini untuk makanan yang terus dimakan, tak boleh simpan lama. Contohnya kamu beli shawarma ataupun roti sandwich dekat kedai. Dia bungkus lebih kurang macam ni, betul? Supaya kamu boleh koyakkan kertas kat keliling ni dan terus gigit, terus makan. Dia tak boleh simpan lama. Tak boleh letak dekat pasar raya nak jual macam ni, tak boleh. Nanti tikus datang, cicak datang, lipas datang. Yang paling teruk sekali kalau semut dah mula datang. Dia boleh gigit kamu. Okey. Itu adalah contoh untuk reka bentuk pembungkusan. Cikgu dia tanya dekat sini ataupun ibu dia tanya, mengapakah kita perlu mempelbagaikan bentuk pembungkusan? Tengok, kalau sandwich kita biasa dapat packaging bentuknya segitiga macam ni. Kalau nasi lemak biasanya dibungkus dengan kertas dan juga lapisan daun pisang. Okey, kita tengok. Sekarang ni dah moden. Kalau zaman dahulu, orang bungkus nasi lemak menggunakan kertas dan juga daun pisang. Tetapi disebabkan kita dah moden dan nak tarik lagi ramai orang supaya beli nasi lemak kita, kita bungkuslah dalam bekas yang macam ni. Macam kotak pun ada. Okey, dia lagi kemas, senang nak dibawa. Boleh cucuk jari dalam ni dan boleh bawa. Dan juga ada orang buat bungkusan nasi lemak letak dalam bekas plastik macam ni. Pun boleh, tak ada masalah. Ini adalah contoh-contoh reka bentuk pembungkusan produk makanan. Okey, sekarang pernah minum tak? Awak pernah minum tak susu Niloufar? Okey. Saya tunjuk contoh. Okey, ini adalah contoh pembungkusan untuk susu Niloufar. Dia tak guna botol tapi dia guna apa? Siapa tahu? Plastik? Ya, dia menggunakan plastik. Dalam plastik ni ada straw yang panjang untuk sedut air di dasar plastik ni. Tengok, Niloufar syarikat dia ni, dia tak guna botol. Mungkin
Kalau guna plastik macam ni, dia boleh jual harga susu dia lebih murah daripada susu orang lain. Mungkin ini adalah salah satu strategi untuk menjimatkan kos dan mengurangkan harga barangan dia untuk bersaing dengan pesaing yang lain. Selain daripada susu Neelofa, apa lagi minuman yang guna packaging macam ni? Siapa tahu? Ribena. Ya, Ribena pun ada jual dalam bentuk yang macam itu. Ini adalah contoh Ribena. Ya. Okey, ini adalah contoh Ribena. Ini yang produk sedia untuk terus diminum, tak perlu bancuh. Kalau dekat rumah biasanya mak awak beli yang macam ni. Kena campur dengan air, kena letak gula baru boleh minum. Ribena juga ada jual dalam bentuk botol. Okey, Ribena juga ada jual dalam bentuk botol. Ni untuk katakanlah kalau kamu nak minum sikit-sikit ataupun dalam keadaan yang lasak, contohnya kamu nak mendaki bukit ataupun nak panjat gunung, kamu sesuai gunakan botol macam ni untuk bawa minuman berbanding kamu bawa ini. Kalau kamu panjat gunung bawa ni, sekiranya kamu terjatuh ketika memanjat gunung ataupun bukit, kebarangkalian untuk koyak, plastik ni koyak tinggi. Dia tak selamat, tak secure untuk kamu buat aktiviti lasak, buat minuman yang macam ni. Sebaiknya buat minuman dalam botol macam ni ataupun macam ni. Okey? Okey. Itu adalah reka bentuk pemakanan. Okey, saya nak tanya susu kotak. Okey. Ini adalah produk untuk susu kotak. Susu yang dijual di kedai-kedai. Okey, ada dua jenis kotak yang kita guna. Yang pertama adalah kotak yang ada boleh cucuk lubang straw. Yang macam ni. Cucuk lubang straw dekat atas, terus boleh minum. Ya, Angelina, nak tanya apa Angelina? Boleh buka mic. Ada apa nak tanya? Tak cakap. Just now I couldn't see. Tak boleh lihat? Tak. Kamu perlu ubah setting. Kamu guna handphone ke kamu guna komputer? Computer. Okay, kalau kamu guna komputer sepatutnya kamu boleh lihat. Siapa lagi tak boleh tengok? Semua boleh nampak kan? Ya, Boleh. boleh nampak. Boleh. Cuba lagi sekali. Boleh. Udah. Okey, saya dah cuba present lagi sekali. Nampak tak? Nampak. Okey, kita sambung. Ini adalah kotak untuk kamu terus cucuk straw di atas dan terus boleh minum. Ada juga susu yang dijual menggunakan kotak yang ada penutup. Mana kotak yang ada penutup tadi? Sekejap saya cari kotak yang ada penutup. Yang macam ni. Nampak tak? Kamu boleh buka dia punya opener atas tu dan kamu boleh terus minum. Ini biasanya yang ada opener yang macam ni dijual dengan kotak-kotak yang besar. Kalau kotak-kotak kecil, terus cucuk straw dan minum. Kelemahan dia kalau kotak cucuk straw ni, kamu perlu habiskan susu tu dengan kadar segera, tak boleh simpan lama. Berbanding dengan kalau kamu beli yang ada opener atasnya, ada boleh buka dan tutup. Ini boleh simpan, boleh simpan dalam 2 hari, 3 hari dalam peti ais. Okey? Okey, itu untuk pembungkusan minuman dan juga makanan. Sekarang ni kita lihat kepada produk bukan makanan. Semua orang pernah guna pensel warna. Contohnya ini adalah pensel warna. Okey, ini pensel warna yang biasa, ini yang luar biasa. Nampak bertingkat-tingkat warna dia. Awal tahun dapat penuh macam ni, nanti bila masuk ujung tahun tinggal 3 batang je. Okey? Ini adalah kotak pembungkusan untuk pensel warna. Dan ini adalah dia ubah suai sikit, dia inovasikan, letak macam ni, boleh letak stand, senang ambil pensel warna. Lepas tu ada orang inovasikan lagi, letak dalam botol. Okey, nampak tak? Ini adalah cara-cara untuk orang ataupun peniaga menarik minat pembeli untuk beli produk dia. Dia kata, marilah beri pensel warna saya ada laci macam ni, boleh tarik, boleh pilih warna. Marilah beli pensel warna saya ada stand. Bila ada stand senang nak cari, kononnya lah. Kata belilah pensel warna saya, letak dalam botol je. Senang nak simpan, tak perlu susun satu-satu macam ni. Jadi setiap penjual ni, dia ada target dia. Nak jual dekat siapa, orang yang jenis macam mana nak beli barang dia.
dia tak boleh buat reka bentuk tu suka-suka. Dia tak boleh suka-suka design produk dia, tak fikirkan cita rasa orang lain dan jual. Jadi apa kesannya Macam nanti? ini. Kesannya nanti tak ada orang nak beli barang dia. Okey? Okey, kita tengok kepada ciri-ciri pembungkusan produk. Okey. Sebagai penjual saya cakap tadi, dia mesti ada target customer dia. Okey. Pada masa ini, kebanyakan produk kita bungkus dengan reka bentuk tersendiri untuk memenuhi ciri sesuatu. Setiap orang ni ada cita rasa dia sendiri. Ada orang suka pakai baju warna pink. Ada orang suka pakai baju warna kuning. Tapi ada orang tak suka pula pakai baju warna pink dan kuning tu. Jadi setiap penjual ataupun setiap pengeluar produk makanan ataupun produk untuk dijual mestilah mengikut cita rasa pembeli dia. Dia cuba sedaya upaya. Kita tengok dekat sini apa yang dia maksudkan dengan ciri-ciri mesra alam. Okey, boleh tak saya mintakan Nur Auni Nielofa bacakan saya ciri-ciri untuk mesra alam. Mesra alam pembungkusan biasa diperbuat daripada bahan mudah, lupas dan mencemarkan alat sekitar. Lagi sekali, ada yang kamu salah baca. Lagi sekali, baca dengan tenang. Tak perlu kelang kabut. Pembungkus biasa diperbuat Lagi sekali, pembungkus biasanya diperbuat daripada bahan mudah, lupus dan tidak mencemarkan alat sekitar. Okey, terima kasih Nur Auni Nielofa. Apa yang dimaksudkan dengan mesra alam ialah dia menggunakan bahan mudah lupus. Contohnya kertas. Senang cerita bahan kita semula. Apa lagi? Kertas, plastik, kaca. Itu adalah bahan-bahan yang mudah lupus dan tidak mencemarkan alam sekitar. Itu adalah maksud mesra alam. Okey? Okey, sebagai contoh, kamu minum air susu daripada kotak ataupun minuman daripada kotak. Kotak tu diperbuat daripada kertas. Ya, pembungkusan itu adalah pembungkusan yang mesra alam. Tapi ada sesetengah pengamal kesihatan dunia mengatakan kotak yang dicetak menggunakan warna macam ni mengandungi toksik dan tak sesuai digunakan untuk makanan. Jadi pengilang ataupun pengeluar kedai ni dia cuba lagi upgrade dia punya dakwat dia ni. Dia tukar kepada dakwat soya pula. Pernah dengar tak dakwat soya? Okey, saya tunjukkan dekat kamu. Apa itu dakwat soya? Okey, soy ink. Ni biasa kita guna untuk pembungkusan makanan. Nampak tak? Sebab ianya lebih mesra alam sekitar, environmentally friendly. Ini namanya soy ink. Orang biasa guna soy ink ni untuk bungkus, untuk print dia punya kotak minuman dengan soy ink ni supaya lebih selamat. Soy ini apa? Soy ini adalah susu kacang soya. Betul tak? Kacang soya kan? Jadi dakwat ni diperbuat daripada asalnya adalah kacang soya. Nampak tak? Okey, sekarang ni semakin lama semakin maju. Siapa pernah jumpa benda ni dekat dalam kotak minuman dia ataupun kotak makanan? Siapa pernah jumpa? Tak pernah jumpa? Makan je. Makan, buang. Okey, tak apalah. Saya bagi tahu. Kalau kamu nak tengok lepas ni, kamu boleh tengok dekat kotak-kotak minuman atau makanan yang mak ayah awak beli. Nampak? Dia guna soy ink. Mesra alam, selamat untuk digunakan pada kotak pembungkusan makanan. Okey, awak dah dapat ilmu baru hari ni. Okey, kita tengok dekat sini. Ciri-ciri yang kedua, silakan. Siapa ni? Elisha Tan, bacakan saya yang ini. Mudah disimpan. Buka mic dulu, Elisha.
Silakan Elisha, yang ini. Ada tak Elisha dekat situ? Dia tak buka mic pun. Reka bentuk yang ringkas memudahkan penyimpanan. Ya, okey. Reka bentuk yang ringkas memudahkan penyimpanan. Sebagai contoh, kamu nak jual sabun yang macam ni. Sabun tu, dia nak simpan biasanya dekat tempat yang tinggi. Sebab kalau letak dekat bawah, nanti berbahaya untuk kanak-kanak dan juga bayi. Sebab dia ingat sabun ni tepung ataupun makanan dia, susu dia. Jadi, bila nak simpan dekat tempat tinggi, packaging dia mestilah senang untuk diangkat dan diletakkan di tempat tinggi. Sebagai contoh, sabun ni bentuk dia segi empat sama yang nipis. Faham tak? Yang nipis supaya senang dicengkam dan diangkat. Kalaulah kotak sabun tu sebesar ini, tak letak dekat tempat tinggi, kamu rasa kan sukar untuk diangkat dan kemungkinan orang tak nak beli sabun tu. Kenapalah di packing macam ni kan, menyusahkan kita nak letak ke tempat tinggi. Ataupun nak simpan pun jadi susah. Okey, seterusnya saya nak suruh ni Chang Jing Eng. Okey, Chang, bacakan saya maklumat Makluman pelabelan. Okey. Baca, berbungkus. Chang, baca pembungkus ni. Baca pembungkus sampai produk ni. Pembungkus perlu mengandungi maklumat yang lengkap tentang produk. Okey, terima kasih Chang. Okey, kebiasaannya produk yang dijual mestilah ada maklumat yang lengkap tentang produk. Sebagai contoh, orang ni jual kek pisang, dia mesti nyatakan apa bahan yang digunakan untuk buat kek pisang. Kalau dia guna gula, dia mesti letak berapa gula yang dia letak. Kalau dia guna tepung jenis apa yang dia guna. Kalau dia guna perasa, dia kena nyatakan jenis perasa yang dia guna. Kalau dia guna pewarna tambahan, dia perlu letak dekat situ jenis pewarna tambahan supaya pembeli boleh tahu apa yang ada dalam tu. Sebab sesetengah orang, dia ada penyakit. Contohnya orang yang ada penyakit yang berkait rapat dengan kanser. Orang yang ada penyakit berkait rapat dengan kanser, dia tak boleh makan produk yang berasaskan soya. Jadi di situlah pembeli-pembeli ni akan lihat kepada maklumat makanan di sini. Okey, sekejap saya bagi contoh. Contoh soy product. Okey, soy product. Mana maklumat makanan maklumat pemakanan. Kita punya Milo Okey, ini yang kamu biasa dapat kalau kamu beli Milo ataupun mak ayah kamu beli Milo. Ini adalah maklumat pemakanan, nutrition facts. Okey, dia perlu bagi tahu dekat sini. Sebenarnya Milo ni sihat tak sihat? Okey, sekarang kita tengok sama-sama. Okey, kalau kamu beli Milo, okey, dalam Milo ni dia bagi tahu kamu dekat dalam ni ada tenaga, berapa banyak tenaga yang boleh kamu dapat kalau minum Milo. Setiap kali kamu minum, dapat cuma 124 sahaja. Kita tengok dekat sini. Tenaga ni datang daripada mana? Datangnya daripada gula. Sebab dalam Milo ni sebenarnya dah ada gula. Okey. Lepas tu kita tengok lagi. Ada lemak. Lepas tu dia ada asid lemak. Lepas tu kita ada asid lemak tepu. Lepas tu kita ada jumlah gula. Jumlah gula dia tinggi. 12.2. Nampak tak? Nak tengok apa lagi? Nutrition makanan Coca-Cola. Kita tengok nutrition makanan Coca-Cola. Apa yang kamu minum selama ni kamu tak tahu kan? Jadi saya bagi tahu kamu. Sebenarnya dalam Coca-Cola ni ada apa? Okey? Tak nampak Tak nampak dengan jelas. Saya cari apa yang jelas. Dekat sini kot. Tak nampak juga.
Sekejap dalam nutrition fact Coca-Cola, setiap hidangan adalah untuk setiap botol. Okey, kita tengok dekat sini. Berapa banyak jumlah gula dia? 32 gram. Dalam Coca-Cola gula dia sangat tinggi. 32 gram gula yang digunakan. Ini sangat-sangat penting. Kalau orang tu penghidap diabetes ataupun kencing manis, nak beli minuman dekat luar, sila baca ini dahulu, maklumat pemakanan. Ini sangat-sangat penting. Tengok lemak ada berapa, lemak tak ada, protein pun tak ada. Tak ada kebaikan pun minum Coca-Cola ni, melainkan nak dapat rasa gula yang banyak, boleh minum Coca-Cola. Nampak? Okey. Tenaga pun berdasarkan gula yang ada dalam ni. Okey. Jadi lepas ni kalau beli makanan, boleh baca nutrition fact ataupun maklumat pemakanan yang ada dalam tu. Selain daripada nutrition facts, apa ada lagi dalam maklumat pelabelan? Biasanya ada nama. Dalam tu mestilah ada nama dia, ada contoh gambar. Kalau kamu tengok iklan McDonald, bukan main lagi contoh gambarnya. Bila dapat makanan tu, tak sama macam dalam iklan. Sebab itu untuk menarik minat orang ramai untuk beli. Okey, seterusnya saya nak suruh Marisa Zahra. Marisa Zahra bacakan saya yang ini. Yang mana satu? Ni, yang reka bentuk ni, mesra pengguna. Mesra pengguna. Reka bentuk pembungkusan memudahkan pengguna untuk mengendalikannya. Ya, tengok dekat sini. Mesra pengguna. Contoh dia bagi dekat sini adalah tisu basah. Tisu basah dibungkus menggunakan plastik dan ada lubang di tengah-tengahnya supaya boleh dibuka dengan mudah dan ditutup semula sekiranya tak pakai lagi. Ini dah maksudnya mesra pengguna, dan tisu basah ni mudah disimpan sebab dia nipis. Kalaulah syarikat ni buat packaging dalam bentuk kotak yang besar, dia tak sesuai sebab orang biasa letak tisu basah dalam handbag, dalam poket. Jadi dia tak mesra pengguna. Jadi dia mesti fikir orang nak guna tisu basah ni bila. Apa keadaan sesuai untuk menyimpan tisu basah ialah dengan menggunakan plastik macam ni. Okey, terima kasih Marisa. Okey, sekarang ini kita tengok kualiti, kekal kualiti. Siapa nak baca ni? Larissa, bacakan saya yang kekal kualiti ni. Kekal kualiti. Reka bentuk pembungkusan melindungi produk daripada terdedah kepada udara dan rosak. Ya. Okey, kita tengok ini merujuk kepada filament 3D yang ni kita biasa guna untuk pen 3D itulah. Okey, pen 3D ni perlu disimpan ataupun filament 3D ni perlu disimpan dalam bekas kedap udara. Sebab sekiranya filament 3D ni terkena kepada udara, tak silap saya dia akan mudah rosak, dia akan jadi reput. Dia akan mudah rosak, dan juga bila dah mudah rosak, kamu tak sesuai gunakan lagi untuk buat projek 3D. Selain daripada filament 3D, orang jual kerepek ataupun any kind of snack mestilah disimpan dalam kotak dalam bekas yang diseal dengan bekas kedap udara supaya ianya lebih kekal rangup dan kekal segar untuk dimakan. Sebagai contoh, kamu beli Mr. Potato. Kalau kamu beli Mr. Potato, pernah beli tak Mr. Potato? Katakanlah kamu beli Mr. Potato, ada dua jenis pembungkusan yang biasa diguna. Satu dalam bentuk plastik yang macam ni, satu lagi dibungkus dalam botol yang macam ni. Dua-dua jenis pembungkusan adalah kedap udara. Tengok dekat sini. Dia kedap udara. Nampak tak? Dia seal atas dan juga bawah supaya udara masih kekal dalam ni. Apa fungsi udara dalam plastik ni? Untuk mengurangkan kerosakan. Kamu jangan marah. Kamu kadang-kadang beli Mr. Potato, angin je separuh. Betul tak? Yang barulah dapat jumpa keripik dekat dalamnya, kentang dekat dalam ni. Dia buat macam tu supaya bila bergoncang dalam angin ni, dia dapat kurangkan kerosakan ataupun mengelakkan keripik ni daripada hancur. Sebab tu dah letak angin banyak berbanding dengan keripik.
Kalau penuh keripik dalam ni, kalau terlanggar sedikit pun dah boleh rosak. Keripik kentang ni boleh jadi rosak. Dalam bekas macam ni, dia tak perlukan angin. Sebab dia dah ada bekas yang melindungi daripada rosak. Cuma dia kedap udara di atas dan juga di bawah. Itulah dimaksudkan dengan melindungi produk daripada terdedah kepada udara dan rosak. Okey, sekarang ini kepentingan reka bentuk pembungkusan. Okey, saya dah terangkan tadi. Ni tadi. Sekarang ni kamu gunakan buku tulis kamu. Okey, semua buku tulis ada pada kamu kan? Kamu perlulah menyalin. Okey, kepentingan reka bentuk pembungkusan. Okey, kamu salin 1, 2, 3, 4. Okey. Kepentingan reka bentuk pembungkusan. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey, kamu salin. Kamu nak letak dalam bentuk point pun boleh. Nak buat peta minda yang lebih menarik pun boleh. Okey, itu adalah kepentingan reka bentuk pembungkusan. Okey, selepas kamu menyalin kepentingan reka bentuk pembungkusan, kamu buatlah lakaran idea menggunakan buku tulis kamu. Kamu designlah apa jenis kotak pembungkusan yang kamu nak buat. Kamu boleh design apa jenis, kamu boleh Google macam-macam jenis kotak pembungkusan yang ada. Okey, food packaging, kamu type je food packaging dalam Google. Food packaging design. Nampak? Ada banyak macam-macam jenis. Kamu boleh cuba tiru dan cuba hasilkan dan buat lakaran dalam buku tulis kamu. Okey, boleh tak boleh? Boleh. Okay. Kamu ada 2 tugas pertama, salin 1, 2, 3 ni, salin dan juga buat lakaran idea. Lakaran reka bentuk pembungkusan. Okey? Okey. Sekarang itu saja tugasan kamu. Kita akan bersambung selepas cuti raya nanti. Sebelum tu saya nak tanya, Isnin sekolah tak? Sekolah. Tunggu. Sekolah. Okey, tunggu pengumuman daripada guru kelas. Mungkin ada berita baik, mungkin ada berita tak baik. Okey, so sekian saja kelas kita untuk hari ini. Tolong siapkan kerja. Ramai lagi yang tak hantar ramai lagi yang tak hantar kerja yang saya bagi minggu lepas. Yang kereta tu. Dah siap kereta. Saya dah siap kereta. Apa lagi yang belum hantar ni? Dah siap. Mana 4 GB? 4 GB punya nama yang ini. Kita tengok. Ini saja yang dah hantar. Ini saja yang dah hantar. Nombor 5 sampai nombor 16. Ada berapa? Ada 12 orang je hantar. Kelas ni ada 33 orang. Jadi yang belum hantar, tolonglah hantar kerja supaya saya boleh bagi markah untuk PBD kamu. Dalam PBD kamu ada bahagian ruangan hasil kerja. Kalau tak ada markah macam mana saya nak bagi markah? Cikgu nak tengok. Kosong. Cikgu nak tengok. Cikgu nak tengok gambar kita. Ariana Alisha punya. Ini Ariana Alisha punya. Okey. Ni Ariana Alisha punya. Nampak? Okey. Yang paling cantik tu tak siapa punya? Yang paling cantik sekali ni. Mika punya. Mika buat wildfire. Nampak? Alphard. Okey. Mika buat Alphard. Saya tak bagi pun tapi dia buat sendiri. Saya harap dia buat sendirilah. Mika buat Alphard. Siapa lagi saya nampak? Ain Damia ada gambar dia lagi. Mana Ain Damia punya? Nampak? Okey, ni Ain Damia punya. Ini Ain Damia punya. Kita dia warna merah. Dia warnakan. Ini baru betul. Sebab saya bagi kerja ni lama. Jadi patut mestilah cantik macam ni. Kita tengok Stephanie punya macam mana. Stephanie punya pun putih juga. Ini pun dia warnakan jadi warna pink. Siapa punya ni? Ini dia pakai mak dia punya account ni. Dia pun warna pink pun boleh lah. Jadi dia buat kereta. Ini tadi siapa punya tadi? Ainul ke Angelina? Angelina punya mana ni? Angelina punya warna hijau.
Angelina punya warna hijau. Wow. Okey. Marissa punya warna putih. Nampak? Pun kemas. Okey. Siapa lagi? Chang punya. Ini Chang punya. Chang punya warna biru. Chang warnakan. Nampak? Okey. Ni Chang buat sendiri Okey, tanya Chang. Okey. Apa lagi? Apa lagi dah hantar? Putri dia tak tahu gambar. Tak ada gambar. Chloe punya. Cikgu, saya dah hantar. Okey. Putri punya dia tak keluar, dia tak ada gambar, nampak? Kamu tak masukkan gambar. Nampak? Tak ada gambar. Saya tekan download pun tak ada gambar. Memang tak ada gambar untuk Putri. Kata tengok saya letak dekat desktop saya. Okey nampak? Tak ada gambar. Nampak? Okey. Apa lagi? Larissa punya yang macam ni. Ni Larissa punya. Nampak? Orang yang ada effort, ada markah. Elisha Tan punya pun cantik. Kemas lah dia buat. Walaupun dia tak warnakan, tapi dia buat dengan kemas macam ni. Okey? Okey. Nur Ariana Alisha punya. Ni tadi dah tengok dah. Ni gambar kedua dia. Okey. Itu saja kelas kita untuk hari ini. Jangan lupa tugasan kamu salin ini. Saya bulatkan dah, siap-siap. Bukan dia. Salin ni semua ni. Lepas itu buat lakaran produk. Saya tak nak sama macam ni buat lain daripada yang lain. Sebab masa untuk buat Apa-apa ya, cikgu? 1 hari. Ya, Cikgu, apa-apa apa-apa boleh. jual. Boleh sabun, boleh air, boleh. Nak jual produk ayam pun boleh. Nak jual pensel warna, apa saja. Buat lakaran. Okey. Sekian saja kelas kita untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Tak. Okey. Jadi kita akan jumpa semula pada sesi TPR yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye. 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 Goodbye. Bye, everyone. Bye, cikgu. Bye, cikgu.